Yang tu yang fans Sabah panas tengok tu. Selamat kembali ke BBSK. Setelah beberapa game tak ada ulasan kan, disebabkan performance pun tak berapa nak elok, tambah pula aku ada kerja sikit. Lepas tu dia jadi malas terus kan nak buat video. Kalau aku buat video pun aku rasa confirm tak ramai punya yang nak tengok. Sebab yang sama lah, menyampah duk kalah kan. Apa cakap duk tipu lah. Dia bukan menyampah yang benci tu. Sebenarnya orang kata dia lebih kepada sakit hati lah. Dia macam fresh cinta. Kita ada data kot lah YouTube ni. Kalau video yang Kedah menang, mencanak-canak naik view dia. Tapi kalau video yang Kedah kalah, ya Allah, nak sampai 10k view pun penat. So, matchday ke-17, game ni bagi aku dia macam cerminan lah untuk tahun lepas. Kalau tahun lepas, time tu Kedah yang duduk di tangga kedua dan Sabah yang duduk di tangga ke bawah liga. Tapi untuk tahun ni, dia terbalik. Kedah yang duduk di tangga ke bawah dan Sabah yang duduk di tangga kedua liga. Dan yang best dia, key player pasukan Kedah tahun lepas duduk dalam pasukan Sabah tahun ni. So, soalan Cipu Mas, adakah key player tu yang punca Kedah duduk di tangga kedua? Jeng jeng jeng. Game ni boleh dikatakan sebenarnya sebagai game yang menguji juga untuk pasukan Kedah. Dia bukan macam game dengan Sarawak United hari tu. Kalau game tu, kita boleh kata game yang wajib menang lah. Kalau tahun lepas, mungkin ya. Tapi untuk tahun ni, dengan prestasi semasa pasukan Sabah, mereka memang tengah on form lah dalam liga. Follow rapat lah JDT kat belakang. Tapi pasukan Kedah, tahun ni follow rapat lah Selangor kat belakang. So, jom kita tengok apa yang ada dalam game ni. Walaupun awal-awal nampak macam nak boleh 3 mata, tapi hujung-hujung tinggal 1 mata lah. Daripada segi player, untuk pasukan Kedah, Coach Aidil ada buat 5 pertukaran daripada game yang lepas dekat Bali. Dekat bahagian defense dengan bahagian midfield. Dan untuk pasukan Sabah, Ong Kisui hanya buat 2 pertukaran dekat bahagian defense dan bahagian attacking. Untuk rekod, bagi pasukan Kedah, dalam 5 game yang lepas, mereka ada 3 kekalahan, 1 seri dan hanya 1 je kemenangan. Tu pun dengan Sarawak United dalam game hari tu. Kalau lain pada tu, jangan cerita lah. Sat lagi ada yang lagi sakit hati. Dan dalam game yang lepas, sebelum Kedah pi ke Bali, mereka kalah dengan pasukan Pahang 1-0. Dan untuk pasukan Sabah, rekod mereka ni cukup cantik lah. Mereka ada 4 kemenangan dan 1 je mereka kalah. Tu pun dengan JDT. Dan dalam game yang lepas, mereka menang juga dengan Sarawak United 1-0. On paper untuk kedua-dua pasukan ni, kalau kita tengok daripada segi rekod pertemuan, advantage tu memang lebih dekat pasukan Kedah lah. Sebab Kedah lebih banyak menang bila jumpa dengan pasukan Sabah ni. Tapi, yang tu rekod lama lah. Kalau kita tengok based on prestasi semasa lah ni, advantage tu memang lebih dekat pasukan Sabah lah. Tak payah nak cerita banyak lah. Hampa tengok kedudukan dalam liga pun hampa dah boleh tahu. Dan bagi aku sendiri, sebenarnya aku tak expect pun Kedah akan dapat 3 mata dalam game ni. At least seri pun dah cukup lah. Yalah, dah lepas KPI kan, buat kata CEO. Untuk first half, start saja game, kita boleh kata pasukan Sabah ni, mereka bermula dengan gameplay yang lebih agresif lah berbanding pasukan Kedah. Senang kata, kalau hampa tengok balik game tu, lepas pengadil tube je whistle, terus mereka press player Kedah untuk mereka buat attacking. Tapi, benda tu dia tak tahan lama. Disebabkan Sabah main dengan gameplay yang macam tu, benda tu dia memaksa player-player Kedah untuk main dengan gameplay break dan counter attack. Dan yang betuahnya, first counter attack pasukan Kedah, terus mereka dapat first goal. Jarang-jarang berlaku. Lepas first goal yang Kedah dapat tu, barulah kita boleh nampak gameplay kedua-dua pasukan ni seimbang dekat atas padang. Dan dalam game ni, untuk pasukan Kedah, tiba-tiba pula aku rasa macam ni boleh pula main elok-elok kan. First touch okey, support okey, pace okey. Kalau gameplay macam ni, kalah, orang pun tak marah. Itulah. Aku rasa mungkin sesi dialog tu nak kena kerap sikit kot lepas ni. Barulah nak menjadi. Gameplay pasukan Kedah dalam game ni, sebenarnya mereka lebih banyak tertumpu dekat break attack dan counter attack. Dua cara ni lah yang banyak bagi peluang dekat pasukan Kedah
untuk buat attacking. Walaupun sebenarnya mereka ada je pegang ball possession, tapi break dan counter attack tu lah yang banyak membahayakan pintu gol pasukan Sabah. Kira benda ni lah yang banyak bagi masalah dekat defense Sabah ni. Dan attacking pasukan Kedah dalam game ni, apa yang kita boleh nampak, mereka lebih banyak tertumpu dekat bahagian sayap lah. Terutama sekali belah Al-Hafiz tu. Malam tu performance dia memang function lah. Dia banyak buka ruang untuk bolehkan teammate buat hantaran. Cuba hampa tengok balik first goal tu. Punca daripada siapa? Dia lah yang cross. Dan dalam game tu, benda yang sama juga untuk pasukan Sabah. Attacking mereka pun lebih banyak tertumpu dekat bahagian sayap kiri dengan kanan. Lagi-lagi belah Alto tu, dia punya cross tu lah yang buka peluang untuk player Sabah buat percubaan. Cuma yang bezanya bagi aku, gameplay pasukan Sabah ni sebenarnya kita boleh kata mereka lah yang pegang ball possession berbanding pasukan Kedah. Dan kadang-kadang mereka ni on off lah, main dengan high pressing. Benda tu lah yang buatkan nampak mereka ni lebih agresif lah dekat atas padang. Cuma masalah kedua-dua pasukan ni waktu first half bagi aku sama ya. Disebabkan defense kedua-dua pasukan ni agak solid, so striker masing-masing susah lah nak pecahkan defense block pasukan lawan. Kalau nak kata masing-masing tak ada peluang, ada je. Ambri tu kalau dia tak miss kick, silap-silap awal lagi dapat gol penyamaan. Mardi tu 2 peluang yang dia tak boleh nak convert. Tu tak kira yang dia tamak lagi. Yang tu yang paling tak boleh belah tu. Untuk second half, yang ni dia dah jadi soal lain lah untuk kedua-dua pasukan. Bagi pasukan Sabah, second half ni mereka memang tekan kau-kau lah pasukan Kedah. Boleh nampak lah, kok mana pun mereka cuba nak cari juga gol penyamaan tu. Buatlah apa cara sekalipun. Start game saja pun sebenarnya mereka dah ada peluang dah untuk cari gol balik. Tapi itulah, terima kasih juga kat Badrul. Aku pun tak tahu lah nak kata sengaja ke tak sengaja kan. Yang tu yang fans Sabah panas tengok tu. Kalau kita tengok daripada segi ball possession, memang telah terang lagi bersuluh lah. Sabah lebih banyak pegang ball possession untuk second half ni. Boleh kata daripada awal sampai habis game. Dan attacking pasukan Sabah untuk second half ni sebenarnya masih sama je macam first half tadi. Mereka masih gunakan sayap sebelah kiri dengan kanan. Cuma untuk second half ni, mereka tak tertumpu dekat satu bahagian macam first half tadi. Untuk second half ni, mereka banyak gunakan kedua-dua bahagian, sayap kiri dengan kanan. Dan kalau kita tengok balik, attacking pattern tu lah yang banyak bagi masalah dekat defense pasukan Kedah. Gol penyamaan yang mereka dapat tu pun daripada mana? Bahagian sayap lah. Dan untuk pasukan Kedah, untuk second half ni, pendek kata, kalau kasar bahasa, tiba-tiba dia pun jadi tak erti main balik lah macam sebelum-sebelum ni. Aduh, jam aku pun. Dia macam tak synchronize langsung, betul? First half dengan second half ni. Aduh, first half tadi boleh je duk main elok-elok. Tapi second half ni, tiba-tiba lah dia main balik masalah-masalah yang lama dalam game-game sebelum ni. Senang kata, apa yang ada dekat first half tadi, support yang cukup, pace yang cantik, first touch yang elok, benda tu tak ada dalam pasukan Kedah untuk second half ni. Yang tu lah masalah pasukan Kedah dalam game ni. Mereka boleh survive dapat satu mata tu pun sebenarnya dah boleh bersyukur lah orang kata. Kalau kata kena comeback ujung-ujung tu, silap-silap kosong terus stadium lepas ni. Tapi satu je yang aku nak puji, kredit lah dekat bahagian defense kedua-dua pasukan ni, terutama sekali pasukan Kedah. Sebab waktu second half ni, kalau mereka tak betul-betul perform, silap-silap aku rasa satu mata pun Kedah tak dapat. Ayak mata je lah yang tinggal. So defense Kedah malam tu memang patut lah diberikan kredit dekat mereka ni. Overall untuk game ni, bagi pasukan Kedah, masalah utama yang aku nampak sebenarnya konsistensi lah. Benda tu je yang tak ada dalam pasukan Kedah untuk tahun ni. Tak payah tengok jauh lah. Hampa tengok first half dengan second half pun dah cukup. Benda tu pun dah membuktikan. Tapi itulah, CEO kata KPI dah capai kan. Apa lagi mau? Dan untuk pasukan Sabah, teruskan momentum kemenangan hampa. Tak apalah, Kedah dah rasa dah 2 tahun lepas. So tahun ni bagi hampa rasa pula. Mana tahu untung-untung boleh main ACL tahun depan. Man of the match untuk pasukan Kedah, aku pilih Sarawat. Tapi itulah, Wan Kapet pun cun juga tu main kat tengah. Dia punya cross tu, lawa-lawa kot. Dan untuk pasukan Sabah, aku pilih Sadir Ramdhani. Tapi Pak Teksu pun main cantik kat tu. Pilih dua-dua lah. Nah, so bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi.
pada minggu-minggu, bulan-bulan yang akan datang. Hang dengar ref kata, Ifat pegang bola 6 saat lah. Hang habis sampai 12-13 saat lah. Ada, cuba seri balik. Ifat pun kena tembak oh. Jangan main. Tu lah, aku ingat nak sokong JDT pula lepas ni. Semua game menang, lagi senang, hati pun tenang. Marah orang dengar oh.